Testing, testing, test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'na munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahma wa azilna minal ghaflah wa alhiqna bis salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al musannif rahimahullah babun ma jaa anna miftahus salah at-tuhur. Bab yang telah datang ia pada bahawasanya anak kunci sembahyang itu suci, yakni suci daripada hadas, sama ada yang kecil dan yang besar, dan suci daripada najis. Suci daripada segala dua hadas dan satu najis ini dikatakan sebagai kunci atau anak kunci solat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bahawasanya sembahyang itu diibaratkan seperti atau diibaratkan dia dengan syurga. Bukankah syurga itu ada anak kuncinya, yaitu sembahyang? Nak buka pintu syurga tu anak kuncinya ialah as-salah, sembahyang. Tanpa sembahyang pintu syurga tidak akan terbuka. Maka sebagaimana syurga itu ada anak kunci, demikianlah sembahyang pun ada anak kuncinya. Seorang yang hendak masuk syurga tentulah dengan ibadat-ibadat dan taat-taat. Dan segala ibadah dan ta'ah itu rakannya ialah sembahyang. Segala ibadat, segala ketaatan yang dibuat untuk dapat masuk syurga kena ada satu rakan kongsi. Satu rakan kongsi ni tak boleh tinggal, iaitu solat. Orang yang zakat, nak terima zakat kena ada solat. Orang yang haji, nak terima haji kena ada solat. Orang yang puasa, nak diterima puasanya oleh Allah, kena ada solat. Dan begitu juga segala amalan-amalan ketaatan yang lain untuk diterima oleh Allah, membolehkan masuk syurga, kena ada satu rakan kongsinya, iaitu solat. Tanpa solat, segala amal-amal tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti umpamanya amalan kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sebanyak mana pun kebajikan yang mereka lakukan, tetapi dengan sebab mereka tidak ada solat, maka tidak ada nilai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Tempat mereka adalah api neraka Allah.
Ramai orang Islam yang beramal ibadat tapi tak solat. Jadi masalah besar. Ini satu daripada apa yang didakwahkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Biar orang Islam beramal dengan amalan-amalan kebajikan, tapi jangan sampai solat. Berjaya mereka itu. Ramai orang yang boleh berpuasa, puasa Ramadan, buka di hotel 7-8 bintang, nak buka pukul 7.30 malam, pukul 3 dah sampai hotel dah. Buka pukul 12 baru habis. Sembahyang tak payah. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala segala amalan kebajikan yang dilakukan. Berlapar sepanjang hari, keluar duit beratus-ratus ribu-ribu nak buka di hotel, tetapi dek kerana tak solat itu, tak ada rakan kongsinya solat ini, maka tidak adalah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis. Itu kata di sini, maka sebagaimana syurga itu ada anak kuncinya. Dan segala ibadat dan taat itu rakannya atau rakan kongsinya ialah sembahyang. Tiadalah boleh masuk syurga melainkan dengan sempurna sembahyang. Dah sembahyang pula sempurna, antara kesempurnaan sembahyang itu ialah suci daripada najis dan hadas. Sebab itu adalah anak kuncinya. Okay. Tiada boleh masuk syurga melainkan dengan sempurna sembahyang. Tuan-tuan, bagi yang lelaki kesempurnaan sembahyang ialah bil jamaah. Ada ramai muslimin yang sembahyang tapi tak ada jamaah. Tidaklah sempurna sembahyangnya kalau tidak dijaga solatnya itu secara berjamaah. Kalau tuan-tuan ingat salah satu daripada hadis yang dibacakan oleh Pak Khatib Jumaat semalam ni, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu annahu bil iman." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat seorang lelaki yang sentiasa ulang alik daripada rumah ke masjid, balik, datang lagi, balik lagi, nak jaga solat berjamaah, nak jaga solatnya itu secara berjamaah, kata Nabi, fashhadu, maka saksikanlah oleh kamu bahawa orang itu adalah orang yang benar-benar beriman. Tapi kalau dia jaga solat pun tapi tak pernah ya'tadul masajid, sembahyang kat rumah ya. Kau tak sembahyang ke? Mana boleh, aku sembahyang kat rumah ya. Itu pun tak nak berjamaah lagi di rumah. Ada anak, ada isteri, masing-masing sembahyang. Kau sembahyang sana, ini sembahyang di sini, tak nak berjamaah. Jadi tidak jaga solat itu berjamaah. Maka tidak adalah orang ini kesaksiannya sebagai seorang yang beriman. Bila ditanya besok di akhirat oleh malaikat, "Kau ni iman ke pada Allah?" "Ya, aku iman." "Cuba tolong datangkan saksi kamu itu beriman pada Allah." Mana dia? Oh, tak ada sebiji pun makhluk Allah yang sudi menjadi saksi pada dia, yang mengatakan dia itu orang beriman. Tapi kalau dia ya'tadul masajid, dia sentiasa ulang alik ke masjid, jaga solat bil jamaah, bila ditanya apakah kesaksian kamu, siapakah saksi kamu, kamu ini seorang yang beriman, semua orang-orang yang melihat dia ya'tadul masjid itu datang menjadi saksi. Ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah. Bahkan mengikut riwayat pula, bukan sekadar manusia, makhluk manusia, bahkan setiap makhluk, semua makhluk, sama ada batu-batu, pokok-pokok, rumput rampai, ikan di laut, ikan di darat, semua akan menjadi saksi annahu bil iman, bahawa orang lelaki itu benar-benar beriman. Alhamdulillah 3 bulan kita kena kunci masjid, tak apa. Bising orang, bilalah nak buka masjid, bilalah nak buka masjid. Sekali masjid dah buka, tak ada juga datang masjid. Yang datang itulah juga. Susah ya. Ni taman ni kalau semua datang ni, sampai ke lempah-lempah, apatah lagi penjarakan sosial, sampai kat luar kena duduk.
Tapi tak berapa bergerak sangatnya. Ini rapat-rapat sangat. Tak ada jarak sosial. Jadi macam mana nak kita dapat yang apa? Fashhadu annahu bil iman. Saksikanlah bahawa orang itu adalah benar-benar beriman pada Allah. Sedangkan dia tak pernah yang tadul masjid, tak pernah ulang alik ke masjid, jaga solat secara berjamaah. Baik, kembali kepada sini. Tiadalah boleh masuk syurga melainkan dengan sembahyang sempurna. Sebahagian daripada sembahyang sempurna itu ialah bil jamaah. Tapi wanita dia tidak diberati dengan berjamaah. Dia fi awwali waqtiha. Wanita hendaklah jaga solatnya itu di awal waktunya. Lelaki bil jamaah. Jangan ada perangai menangguh-nangguhkan solat lah. Dah masuk waktu masih lagi baik tu, baik ni, baik tu, baik ni. Cari kutu anak-anak. Memang cari tu. Orang dulu-dulu dia cari kutu kat kepala. Tinggal 4-5 minit barulah, tinggal 10 minit, 15 minit nak habis waktu baru kelang kabut nak sembahyang. Oh, itu bukan orang yang jaga sembahyang. Orang ni tak ada lah. Terpulanglah pada Allah dengan rahmat Allah atau syafaat Nabi, sama ada dapat atau tak dapat syafaat Nabi bagi orang yang tak jaga sembahyang ni. Allahu Akbar. Yang diibaratkan dengan anak kunci syurga. Tiadalah boleh masuk syurga melainkan dengan sembahyang sempurna, yang diibaratkan dengan anak kunci syurga. Maka demikianlah pula tiada boleh sembahyang melainkan suci, yang diibaratkan ialah anak kunci. Suci dalam sembahyang itu diibaratkan sebagai anak kunci. Selagi dia tak ada taharah, tak ada suci daripada hadas dan najis, maka dia tidak boleh sembahyang lagi. Kalaupun dia sudah bersuci daripada najis dan taharah, daripada najis dan hadas, tapi suci tak betul, masih ada najis yang ada kat badan dia. Buang air kencing, lepas kencing basuh lebih kurang, tak bersih lagi, masih ada saki-baki air kencing tu melekat kat kaki, kat peha, tak basuh lagi, kemudian dia wuduk, dia pergi sembahyang. Itu pun dikira tidak sembahyang. Masih belum sembahyang lagi orang ini, sebab masih mani', masih terhalang untuk dia sembahyang dengan sebab najis itu. Maka dia kena betul-betul bersuci. Itu sebab sebelum kita belajar sembahyang ni, belajar tentang bersuci dahulu betul-betul, supaya dengan sempurnanya amalan kita bersuci atau taharah ini, pintu solat itu akan terbuka, dan bila sudah buka baru boleh kita masuk. Yakni maulah seorang yang hendak sembahyang itu suci daripada hadas. Hadas besar, hadas kecil, dua-dua hadas. Hadas besar apa? Buang air besar. Hadas kecil apa? Buang air kecil. Salah lah tu. Tuan-tuan tak usah ulah lagi lah ya tuan-tuan. Hadas besar, hadas kecil dah makruf lah, dah tahulah. Okay. Hendaklah suci daripada hadas dan najis, kerana hadas dan najis itu ialah mani'nya, halangannya. Nya itu sembahyang, halangan bagi sembahyang. Kecuali orang yang lupa. Yang lupa ni lain, dia kes istimewa lah bagi orang lupa. Hari Jumaat dia jadi imam sembahyang fardu Jumaat, hebat tu. Lepas salam termenung je, mam, ngapa termenung mam? Aku lupa nak mandi. Mandi hadas besar dia lupa. Sembahyang dah siap, orang dah balik dah. Macam mana sembahyang tu? Tu tak apa. Orang lupa, sembahyangnya adalah sah. Persoalan najis, persoalan hadas, kalau lupa, sembahyangnya sah. Tapi kalau dia teringat dalam sembahyang, wajib dia berhenti. Wajib dia berhenti. Tapi kalau dah selesai sembahyang baru dia perasan, lah, aku belum mandi hadas besar tadi. Habis macam mana bang?
Entahlah, aku pun tak tahu lah kata. Nak panggil lagi Pak Imam semua ke? Oh, panggil semua balik semua. Tadi Pak Imam jadi imam, dia lupa nak mandi. Tak perlulah cakap macam tu. Ini kes lupa. Tapi kalau kes lupa ni berkaitan dengan rukun sembahyang, tiada maaf bagimu. Wajib ulang balik sembahyang. Kalau rukun terlupa, tertinggal rukun ke macam mana ke, salah buat ke macam mana, kalau dah salam, tengok macam mana keadaan. Kita dah belajar dulu Matlab Badrin, kalau baru saja salam, kita ingat boleh masuk semula dalam sembahyang, buat mana yang tertinggal. Tapi kalau dah lama dah, urufnya tu dah lama, dah wirid, dah doa, dah keluar sembahyang, baru teringat, nak masuk semula dah tak boleh. Wajib dia ulang semula. Tapi keringanan sedikit diberikan pada orang yang lupa berkaitan dengan najis dan hadas. Wallahu a'lam. Dan bersuci itu penghapusnya. Najis dan hadas itu adalah maniknya atau halangannya, dan bersuci itu adalah penghapusnya. Penghapus halangan itu ialah bersuci. Maka dalil atas suci itu, anak kunci sembahyang, ialah hadis sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian ini bunyinya. An Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim as-sah wa ahsan. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi diriwayatkan daripada baginda Ali karramallahu wajhah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula anak kunci sembahyang itu suci. Miftahus salah at-tuhur. Nabi sebut kunci sembahyang itu ialah at-tahur, suci. Wa tahrimuha, yakni menjadikan haram akan yang halal dahulu daripada sembahyang itu ialah takbiratul ihram. Apabila sudah takbiratul ihram, maka semua benda-benda yang halal sudah menjadi haram. Bila dah kata Allahu Akbar, itu tahrimuha at-takbir. Ihramnya itu ialah takbir. Bila sudah takbir, yang halal itu semua jadi haram. Sebelum takbir, makan, minum, cakap, gelak, itu semua halal mereka. Tapi bila kata Allahu Akbar, semua yang halal itu sudah menjadi haram. Nak makan, haram. Makan juga, berdosa, batal sembahyang. Nak bercakap, haram. Nak cakap juga, berdosa, lagi batal sembahyang. Tengah-tengah sembahyang tengok anak, buat apa tu habis haram, batal sembahyang. Yang dikatakan at-tahrimuha at-takbir, yang menjadi tahrimnya itu ialah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan tahlilnya atau tahallulnya, yakni yang menjadikan halal semula akan barang yang diharamkan di dalam sembahyang itu ialah salam. Bermula daripada salam yang pertama tu yang wajib, salam yang kedua sunat. Boleh pilih nak buat ke tak buat ke. Tapi kalau nak satu salam yang wajib ni ada cara. Nak buat dua-dua ada cara. Saya ulang, walaupun kita dah jumpa dulu dalam Matlab Badrin, bila kita nak buat satu salam, hendaklah cenderung sedikit wajah kita ke arah kanan, jangan toleh kanan. Apatah lagi imam, bila nak buat satu salam je, dia kena cenderungkan wajahnya itu ke sebelah kanan sedikit saja, tidak menoleh ke kanan. Apabila makmum nampak wajah imam cuma cenderung sedikit ke sebelah kanan waktu salam, tahulah makmum bahawa imam ini akan buat satu salam sahaja. Tapi kalau nak buat satu salam tapi dia toleh ke kanan,
nanti makmum sudah tertipu, dia akan tunggu salam imam yang kedua untuk bagi salam. Itu tuan-tuannya, rujuk balik kitab Matlaul Badrin dulu. Baik, apabila sudah salam, maka segala yang halal di dalam sembahyang, segala yang haram di dalam sembahyang itu menjadi halal semula. Itu kata. Wa tahliluha at-taslim, dan halal yang dahulunya daripada sembahyang itu ialah takbiratul ihram. Tahlilnya yang menjadikan halal akan barang yang diharamkan dalam sembahyang itu ialah salam. Salam yang pertama. Kata Abu Isa, bermula hadis ini sahabis-habis sahih, sahabis-habis asah, dan sahabis-habis hasan. Intaha, selesai atau habis. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Saya pada Tirmizi yang mengambil hadis ini dan masukkan dalam Sahih Tirmizi. Imam Syafi'i juga ambil hadis ini masuk dalam kitab besarnya nama dia. Habis. Masalah 47. Takbiratul ihram menjadikan haram setengah daripada barang yang halal dahulu daripada masuk dalam sembahyang. Kata Syafi'i dalam kitab Al-Um pada muka surat 152 jilid yang ke-7. Kemudian daripada telah didatangkan hadis dalam masalah 46 itu, dan dengan hadis inilah kami berkata, kami tiada mentahrimkan dengan sembahyang itu melainkan dengan takbir. Bila dah takbir, haram dah semua. Kami itu maknanya ialah ulama-ulama mazhab semua sekali. Semua sekali ulama mazhab tahrimuha at-takbir. Bila dah takbir, haramlah semua sekali. Yang halal tadi jadi haram. Okay. Dan tiadalah selesai sembahyang kecuali dengan salam. Bila dah salam tu selesailah, sudah sembahyang. Maka barang siapa mengerjakan satu kerja yang membatal ia akan sembahyang antara takbiratul ihram dan salam, maka sesungguhnya membatal ia akan sembahyangnya. Fahamlah ya tuan-tuan? Antara takbir dan salam, di tengah-tengah ni buat melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang, maka tidak memadalah sembahyangnya, batallah sembahyangnya. Tetapi kena ingat tuan-tuan, kita belajar Matlaul Badrin dulu, melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang dalam keadaan lupa atau jahil, hukum sembahyangnya tak batal. Ni untuk orang jahil ni, tengah-tengah sembahyang cakap, oi apa tu, dia tak tahu cakap tu batal sembahyang. Orang ni tak batal sembahyang. Tapi sampai bila dia tak tahu macam tu? Esok ditanya dia Allah Subhanahu Wa Taala, sampai bila kamu, sampai mati kamu tak tahu batal sembahyang tu, cakap batal sembahyang. Wajib belajar. Okay. Maka barang siapa mengerjakan satu kerja yang membatal ia akan sembahyang antara takbiratul ihram dan salam, maka sungguhnya membatal ia akan sembahyangnya. Jaga-jaga, bukan maksud salam dalam tasyahud, bahkan salam penyudahan sembahyang. Dalam tasyahud atau dalam tahiyat itu pun ada salam. Bukan salam itu, tapi salam mengakhiri sembahyang. Rukun yang berdiri sendiri dalam sembahyang itu ialah salam yang pertama sebagai rukun. Selepas daripada itu, halal mana-mana yang haram. Dan bermula kenyataan setengah daripada yang halal dahulu daripada masuk dari dalam sembahyang itu, seperti makan. Ini contoh yang haram dalam sembahyang tapi halal di luar sembahyang. Seperti makan dan minum dan berbual-bual dan bergurau dan tampar menampar dan lain-lain, maka semua itu diharamkan kemudian daripada takbiratul ihram. Maka apabila seorang itu sudah takbir, tiadalah boleh berbual-bual, bahkan maulah membaca qiraah dan zikir dan sebagainya daripada yang disuruh syarak di dalam sembahyang itu. Habis. Masalah 48. Memberi salam sembahyang itu menjadikan halal akan barang yang haram di dalam sembahyang. yakni apabila sudah memberi salam pertama, maka haruslah mengerjakan segala yang diharamkan oleh takbiratul ihram, seperti bergerak yang kuat
dan berbual-bual dan makan dan minum, berjalan-jalan dan lainnya. Tapi ingat, salam yang pertama itu dia menghalalkan yang haram dalam sembahyang bila dia tidak berhajat atau berniat untuk salam yang kedua. Kalau dia berhajat untuk salam yang kedua, tiba-tiba selepas salam dia bercakap-cakap, lepas tu dia salam pula yang kedua, batal tak sembahyang? Batal tak? Selepas salam yang pertama, dia terkentut, lepas tu dia buat salam yang kedua, maknanya dia kentut dalam sembahyang ke di luar sembahyang? Lepas salam pertama dia kentut, tapi dia lajak juga salam yang kedua. Dia kentut tu dalam sembahyang ke di luar sembahyang? Luar? Mana pula luar, dia dalam sembahyang lagi. Yang kalau yang dikatakan luar sembahyang itu, salam pertama dia kentut, kemudian dia tak salam yang kedua. Dia salam yang pertama, tian keluar sembahyang, dia tak akan buat salam yang kedua. Lepas tu dia kentut, maka kentutnya itu adalah di luar sembahyang. Tapi kalau dia berhajat untuk salam yang kedua, walaupun sunat, tapi dia masih lagi belum keluar sembahyang, dia masih dalam sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama kentut, kemudian salam yang kedua. Dia kentut tu dalam sembahyang ke di luar sembahyang? Dalam sembahyang, ya. Bila kentut dalam sembahyang, apa hukum saya? Batal lah. Batal. Jadi kata ini, ayat ni, maka halallah selepas daripada maka halallah segala yang haram dalam sembahyang itu selepas takbir selepas salam yang pertama, jika dia tidak berhajat untuk salam yang kedua. Itu dia punya tafsilnya. Kalau dia hajat nak salam yang kedua, jangan nak bercakap-cakap, sebab masih dia dalam sembahyang. Okay. Baik. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha at-taslim, dan bermula yang menjadikan halal akan barang yang diharamkan oleh takbiratul ihram itu ialah salam yang pertama, dan sebelum memberi salam haram mengerjakannya. Sebelum bagi salam dia haram mengerjakannya. Habis. Itulah dia cerita Miftahus Salah At-Tuhur, yang dikatakan anak kunci sembahyang itu ialah bersuci. Tapi dalam hadis itu dikembarkan sekali, dirangkumkan sekali dengan kisah takbiratul ihram dan salam. Wallahu alam. Kemudian pindah tajuk yang berikutnya, babun ma yaqulu idza dakhalal khala. Anak cerita najis pula dah. Bila masuk ke tandas ni, nak berurusan dengan najis lah. Kalau tak ada berurusan dengan najis, takkan masuk tandas. Takkan nak menyuruh-nyuruh, nak rehat-rehat dalam tandas. Tapi orang di sekolah, budak-budak sekolah ni saat rukuk ni masuk tandas. Nyuruh ke tandas dia saat rukuk. Sedap bau tandas. Ma yaqulu idza dakhalal khala. Barang yang dikata atau yang dibaca oleh seseorang apabila masuk ia akan jamban. Di sini terus digunakan bahasa jamban, orang Perak. Ke jamban ya, Perak, orang Perak. Rupanya Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Marbawi ni orang Perak tau. Orang Perak, orang Kuala. Apakah yang dibaca sebelum masuk jamban? Tengok, benda yang ini pun Nabi ajar. Nak masuk jamban pun Nabi ajar. Apa kamu nak baca? Apa nak kamu sebut sebelum masuk jamban itu? Dan kaki mana yang patut dilangkahkan dahulu masuk ke jamban? Dan apabila nak keluar, kaki mana yang patut dilangkahkan dahulu? Nak masuk masjid, kaki mana yang masuk dulu?
Nak keluar masjid, kaki mana yang dilangkah dulu? Ini pun kadang-kadang kita terlepas pandang. Nak masuk, dilangkah kaki kiri dulu masuk masjid. Nak keluar, dilangkah kaki kanan dulu. Itu terbalik. Nak masuk masjid, masuk langkah kaki kanan dahulu. Nak keluar, kaki kiri. Masuk ke tandas, yes. Masuk langkah kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu diajar oleh Nabi SAW. Maknanya langkah kaki nak masuk tandas, nak masuk masjid pun merupakan satu perkara besar, merupakan sumber pahala bagi kita. Sebab itu sudah menjadi sunnah Nabi SAW. Diajar. Tapi kadang-kadang kita ni tidak mau diajar. Jadi kurang ajar. Kurang ajar. Bukan kurang, tapi tak mau diajar. Ya saudaraku, bermula jamban itu ialah tempat buang kencing dan berak. Direct cakapnya. Jamban itu ialah tempat buang kencing dan berak, sama ada di dalam negeri atau di padang-padang. Di dalam negeri ni di kawasan perumahan, dikatakan dalam negeri, atau di padang-padang. Di padang, ya. Dan di kampung-kampung, dan sama ada berpagar atau tiada berpagar, dan sama ada ia setempat atau beberapa tempat, maka semuanya itu telah dinamai orang akan jamban. Tempat berak, tempat kencing itu namanya jamban. Nak bagi tahu itu. Kerana berbuang air kencing dan berak padanya. Okey. Masalah 50. Masuk jamban dan hadisnya. Insya-Allah tabarakallah. Nak masuk jamban pun ada hadis. Senya telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan beberapa riwayat hadis masuk jamban ini, dan aku ambil satu saja, kata Tirmizi. Ada beberapa hadis riwayat masuk jamban, tapi kata Tirmizi aku ambil satu saja. Demikian bunyinya. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cucu kita tadi kan dah hafal, atuknya tak tahu. Malu sungguh. Anak kita tahu tapi atuk mak bapak tak tahu. Yang tahu Allahumma jannibna minasyaitan. Itu bapak tahu. Minta maaf dah. Allahu Akbar. Bismillah. Ini dia doa untuk ambil barakah. Walaupun tuan-tuan dah hafal, puan-puan dah hafal, nak ambil barakah, saya baca, tuan-tuan puan-puan ikut sebagai talaqi. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Cuba yang ketiga ni tuan-tuan perempuan baca sendiri. Saya mula. Tak jelas lah. Tapi okeylah tu kot. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika as'aluka. Allah, jangan kata as'aluka ya. A'udzubika. Ingat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa maknanya? Allahumma inni, ya Allah, inni, aku, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung denganmu, aku berlindung denganmu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau ya Allah, minal khubuthi, daripada syaitan-syaitan jantan, wal khaba'is, dan syaitan-syaitan betina. Oh, syaitan ada jantan ada betina. Malaikat ada jantan ada betina lah? Oh, tak ada. Yang ada jantan dan betina syaitan. Sekali dia beranak beratus-ratus.
beranak. Bila dah beranak tak mati-mati sampai hari kiamat. Itu sebab penuh dengan syaitan. Nasib baik dia ghaibiyah, dia tak nampak. Kalau nampak susah kita nak berjalan. Ramainya syaitan ini. Allahu Akbar. Kat Jamban ramai. Sentiasa menunggu atau mencari pelanggan. Mana-mana yang tak baca doa, mana-mana yang tidak melangkah kaki dengan kaki kanan, mana yang tak tutup kepala, siap. Diterkamnya kepala dia. Dia masuk, dia terkam kepala si penghuni Jamban tu. Bila dia macam tu, ditadah tangan syaitan tu. Ambil najis tu, dilumur kat kepala. Secara ghaibiyah lah, bukan secara zahiriah. Maka ingatlah kalau masuk Jamban tu tudung kepala lah. Itu adabnya, tudung kepala, baca doa dan tudung kepala. Macam mana nak baca, macam mana tengok keadaan Jamban tu macam mana. Kadang-kadang bilik mandi dan Jamban itu satu pintu je. Rumah-rumah biasalah orang kampung kata satu pintu, rumah murah satu pintu. Dia masuk pintu, bila nak masuk ni? Bila masa nak baca ni? Aku tak masuk pintu ni, aku bukan nak buang, aku nak mandi je. Macam mana nak baca? Ada bahas esok ni jumpa. Tapi bukan malam ni lah, dia akan datang lah. Itu sebab akan datang pun tuan-tuan kena datang jugalah. Yang tak tahu ni 3 bulan cuti, takkan nak cuti lagi kan. Baik, itu dia hadisnya, doanya dan apa yang perlu dibaca bila masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Khubus itu syaitan jantan, khaba'is itu syaitan-syaitan betina. Masalah khubus dan khaba'is dan maknanya. Sebenarnya telah bersalah-salahan ulama mana khubus dan khaba'is. Kata qil ialah kejahatan dan kata qil bermakna kufur dan kata qil makna khubus itu ialah syaitan dan makna khaba'is itu maksiat. Ini macam-macam qil lah kata orang atau orang kata. Tapi makna yang paling masyhur ialah al-khubus itu ialah syaitan jantan dan khaba'is itu syaitan betina. Kata Ibnul Arabi bermula khubus, al-khubus itu pada kalam Arab maknanya yang dibenci. Ini pakar bahasa Ibnul Arabi ni kata yang dikatakan khubus itu ialah sesuatu yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh agama, itu maknanya al-khubus. Mana tadi? Maka jadilah makna doa ini, ya Tuhanku, ya Tuhanku, berlindung aku dengan dikau daripada yang dikeji. Sekiranya perkataan ialah maki memaki pun keji. Sekiranya perkataan khubus itu membawa makna maki dan umpat nista, dan jika yang dikeji itu daripada i'tiqad, maka ialah kufurkan dengan hal dan i'tiqad tiada baik dengan seseorang. Dan jika yang dikeji itu daripada makanan, maka ialah haram. Dan jika ia daripada minuman, maka ialah yang mudarat. Maka semuanya itulah yang dilindungkan daripada Allah. Wallahu alam. Ini membuka, Ibn Arabi ni dia buka mana al-khubus tu lebar, luas. Semua masuk. Apa-apa yang dibenci dalam syariat ini, itu semuanya adalah khubus. Masuk jamban dan masa membaca doa. Lihat doa masuk jamban dalam masalah 50 itu. Maka menggunakan doa ini apabila jamban itu berumah. Jamban itu ada bangunan, berumah. Maka sebelum melangkah bendul, ada bendul jamban lah. Sebelum melangkah bendul pintunya, maka bacalah doa waktu itu.
Kalau ada bangunan sendiri, ada pintunya, ada bendulnya, sebelum melangkah baca dulu Allahumma inni as'aluka lagi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kalau ada berumah, ada bangunan. Dan jika tiada bertempat, seperti di padang-padang atau di gompong-gompong. Gompong ni apa bahasa Perak? Busut-busut lah macam tu. Gompong-gompong, busut-busut. Berlindung di sebalik busut. Atau berlindung di sebalik semak-semak. Tak ada bangunan nak buang air. Tengok. Ada pula yang apa tu, yang tak tahulah jenis orang apa. Dia berhenti kereta, di sebelah kereta buka, so nampak air mancur je, orang yang tak nampak. Ini Cahaya Nunalip biasa buat macam ni, dengan tu yang kulit hitam. Orang Islam tak adalah buat macam tu. Tak gamak ya tuan, tak ada gamak macam tu lah. Okey. Apabila di tempat lapang seperti padang atau gompong-gompong, maka waktu hendak membuka kain, waktu nak buka seluar tu orang buka, baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nak buka kain, nak buka seluar, baca. Demikianlah masa membaca doa itu. Okey, satu lagi. Lepas ni insya-Allah kita berhentilah. Masalah 53. Masuk jamban, mengapa baca doa? Kenapa baca doa pula masuk jamban? Ya saudaraku, inilah satu pengajaran Nabi kepada umatnya yang tiada maksum, umatnya yang tidak terpelihara, tidak terlindung daripada dosa, yang sentiasa terdedah daripada dosa. Maksum ni, tidak maksum ni terdedah sentiasa dengan dosa. Maka Nabi kita dan lainnya itu maksum daripada dosa. Nabi maksum daripada dosa. Tetapi membaca ia akan doa waktu masuk jamban itu, ia hendak mengajar umatnya dengan perbuatannya. Nabi sebenarnya tak perlu nak baca doa ni sebab dia maksum dah. Tapi Nabi baca juga sebab nak tarbiyah pada sekalian umatnya, nak ajar segala umatnya. Dan memberi ketahuikan bahawasanya seorang masuk jamban dengan tiada membaca doa ini amatlah suka syaitan, amatlah suka cita syaitan oleh dapat ia sertanya. Ulam dicita apa? Mendatang. Pucuk mendatang. Dia masuk jamban tak aja baca doa ni, memang cukup seronok syaitan. Hui kata. Jangan bagi seronok syaitan tuan-tuan. Kita hendaklah jadikan syaitan itu sentiasa menangis. Jangan kita bagi seronok syaitan, gemuk dia nanti. Kita hukum dia supaya dia kurus melengking, tak rasa apa-apa, tak dapat apa-apa. Macam tu. Amatlah suka cita syaitan oleh kerana dapat ia sertanya di dalam jamban itu. Bercumbu-cumbu ya dengan syaitan dekat jamban itu. Maka seorang yang dalam jamban nak menghalaunya dengan menyebut nama Allah, bukan tempat menyebutnya. Dia nak baca nama Allah dalam jamban, dia tak boleh. Bukan tempatnya nak baca itu. Ya. Kerana tempat kotor dan najis, maka dengan kerana itu bagi menghalaukan dia dan tiada memberikan dia bersama masuk jamban, disebut nama Allah dengan kata a'udzubillah. Tadi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya aku berlindung dengan Allah, dan berlindung dahulu daripada menyebut Allah itu supaya tersimpur peliharaan antara yang mengucapnya dan dengan antara syaitan dan keluar ia. Bila dah baca doa ni tuan-tuan, lari syaitan daripada jamban itu. Special lah kita berada dalam tu, lepaskan hajat, qada hajat, tidak lagi diganggu-ganggu oleh syaitan. Okay, wallahu alam. Babun ma yaqulu idza kharaja minal khala. Bab pada menyatakan hadis yang apakah yang nak dibaca apabila keluar jamban. Tadi nak masuk baca a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan akan datang insya-Allah apakah yang dibaca
apabila keluar daripada jamban. Waktu masih ada sikitnya. Tak. Berapa minit? Berapa minit lagi bang? 40 saat. Okey lah, kira dah okey lah tu. Tak sampai seminit. Baik, sebarang kesilapan namun istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas kesilapan bahasa, tutur kata dan sebagainya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min saji'il asqam. Tahassunna bidzil izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'annal balaa'a wal waba' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna hadzal waba' jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu man tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa auladina wa zurriyatina wa biladina wa biladil muslimina ajma'in innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.